Allah, dalam masa yang singkat ini saya cuba nak bincang sama-sama tentang kehidupan akhirat. Biasanya tentang kehidupan akhirat bila kita sampai ke kubur, kita akan mengingatkan terutama yang hadir dan khususnya kepada jenazah yang dikubur, yaitu dengan bacaan talqin. Selalunya dia macam itulah, baca talqin untuk mengingatkan diri kita dan kepada khususnya jenazah yang dalam kubur. Sebab apa? Jenazah tu dia mendengar sehingga telapak kaki kita yang berbunyi di atas kubur pun dia mendengar. Jadi dalam talqin ini dia ada beberapa soalan yang yang akan ditanyakan kepada si jenazah atau kepada si mayit bila sampai dah dikubur, orang yang dah mengangkat orang yang dah menghantar ke kubur dah balik, dia malaikat akan bertanya soalan kepada jenazah, kepada si mayit. Di antaranya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Man imamuka, siapa imam kamu? Ma kiblatuka, apa kiblat kamu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudara kamu? Apa keyakinan kamu semasa mati? Inilah yang penting bila kita mati, keakhiran kita macam mana? Dalam keadaan iman atau di sebaliknya? Oleh kerana itu, kena jawab. Jawabannya ni bukan macam jawaban kita nak jawab soalan peperiksaan dalam sekolah. Ini yang membantu kita memudahkan kita menjawab adalah amalan kita. Amalan kita semasa hidup di dunia. Jadi jawabannya Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Quran imamku, Ka'bah kiblatku, solat kewajibanku dan orang-orang Islam. Seluruhnya adalah saudaraku. Aku telah hidup dan telah pun mati, tetapi aku tetap dalam pengakuan la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah atau utusan Allah. Dan seterusnya, sesungguhnya mati itu benar. Masuk ke liang kubur itu benar. Soalan mungkar dan nakir itu benar. Dibangkitkan semula dari kubur untuk diperiksa amalannya itu benar. Meniti titian siratal mustaqim yang menentukan ke surga atau ke neraka adalah benar. Balasan nikmat surga adalah benar. Balasan siksa neraka juga adalah benar. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan kita semula dari kubur adalah benar. Jadi yang saya nak bincangkan dalam waktu ini, soalan yang atau titian siratal mustaqim. Meniti titian siratal mustaqim yang menentukan ke surga dan neraka adalah benar. Jadi dalam hal ini saya ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini hadis sahih, hal ikhwal tentang aku menantikan umatku di atas siratal mustaqim. Nabi kata aku menanti umatku di titian siratal mustaqim, di atas titian siratal mustaqim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Dia menuturkan bahwa Nabi SAW bercerita kepadaku, yakni Anas di sebelah Nabi, Anas mendengar dan Nabi bercerita kepada Anas bin Malik. Inni laqaimun antadhiru ummati ta'buru ala sirat idza ja'ani Isa faqala hadhihi al-anbiya'u qad ja'atka ya Muhammad yashtakuna aw qala yastami'una ilaik wa yad'una Allah azza wa jalla ay yufarriqa jam'al umami ila haitsu yasha'u Allah li ghammi ma hum fihi wal khalqu muljamuna fil araq fa ammal mu'min wa huwa alayhi kazzakmah wa ammal kafiru wa yataghashahu al maut qala Isa intadhir hatta arji'a ilaik qala فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع قال فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا قال فما زلت أتردد على ربي عز وجل فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله عز وجل من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أنه لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك. Maksudnya, sungguh aku berdiri menantikan umatku melintasi atas sirat. Tanpa diduga Isa alaihissalam datang menemuiku lalu berkata, para nabi datang menemui engkau untuk mengadu. Atau beliau bersabda, mereka berkumpul untuk menemui engkau dan mereka memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memisahkan umat-umat yang berkumpul itu ke tempat manapun yang dia dikehendaki. Maknanya umat-umat ini yang menunggu keputusan daripada Allah Ta'ala di padang mahsyar supaya Nabi ini memberi syafaat atau berdoa supaya dicepatkan sebab keadaan umat yang berkumpul di padang mahsyar itu terlalu lama sangat. Contoh dalam satu keterangan sampai 50 tahun akhirat. Kalau 50 akhirat kita punya kira-kira sehari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Boleh bayangkan tuan-tuan, macam mana susahnya kita menunggu keputusan daripada Allah Ta'ala di mahkamah Allah Ta'ala Rabbul Jalil begitu lama. Jadi para nabi itu berkumpul meminta kepada Allah, meminta kepada Rasulullah SAW supaya berdoa supaya Rasul ini berdoa supaya dipercepatkan urusan makhluk yang ada di padang mahsyar. Kerana duka yang mereka alami, duka yang sangat-sangat susah. Seluruh manusia tenggelam di dalam keringat masing-masing. Adapun orang yang beriman atau orang mukmin, saat itu mereka seperti terkena selsema. Jadi macam hidung sumbat, rasa susah nak bernapas. Jadi serba tak selesa. Ini orang mukmin. Jadi masing-masing manusia ini tengah keadaan
susah. Begitu lama menunggu keputusan daripada Allah Ta'ala. Nak kemana kita? Nak masuk surga ke, nak ke neraka ke? Dia dah sangat susah. Adapun orang kafir, mereka seperti diliputi kematian. Coba bayangkan tuan-tuan, namanya kematian. Kita tengok orang nazak sehari atau 2 hari atau 3 hari atau tak payah sampai 3 hari. Setengah hari pun kita dah nampak susah. Tak cungap-cungap, tak lepas-lepas. Tak cungap dalam 2 hari ke 3 hari. Saya ada didatangi orang suruh membantu. Bayi baru lebih kurang seminggu lebih. Dia tercungap-cungap, tak boleh menyusu. Rupa-rupanya dia nazak. Tapi yang di sekeliling tak tahu yang dia nazak. Dia tercungap-cungap. Sekejap, tarik napas sampai 2 hari. Sampai 2 hari, tapi sekeliling tak tahu yang bayi ini adalah tengah nazak. Saya sampai dengan istighfar lah, ya Allah. Macam ini tak ada orang tahu yang ini tengah nazak. Minta diruqyahkan, dibantu. Alhamdulillah selepas dibantu dengan ruqyah dengan izin Allah, Allah mudahkan. Kita minta dengan Allah, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfi'ak. Kalau dia memang Allah sembuhkan daripada kesusahan ini, penyakit ini, Allah mudahkan. Dan sekiranya dia ajal dia tak panjang, mudahkanlah ya Allah. Betul, alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sampai rumah baru masuk pintu, ada hamba Allah yang di sekeliling situ, dia telefon, dia kata, Ustaz, budak ni dah tak ada. Kita hanya sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Di keadaan nazak. Jadi orang-orang kafir kat sini, adapun orang kafir mereka seperti diliputi kematian. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Bainal hayat wal maut, antara hidup dan mati. Jadi keadaan ini memang sangat-sangat susah. Lalu beliau berkata kepada Nabi Isa, hai Isa, ini Nabi Muhammad SAW berkata, hai Isa, tunggulah sampai aku kembali lagi kepadamu. Dia berpesan, maknanya Nabi ini akan pergi. Lalu Nabi Allah SAW pun pergi hingga beliau berdiri di bawah arash Allah Ta'ala. Lalu beliau menemui sesuatu yang belum pernah ditemui oleh malaikat pilihan ataupun Nabi yang diutus sekalipun. Tak pernah jumpa benda-benda yang istimewa. Lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, temuilah Muhammad serta katakanlah kepadanya, suruh bangunlah. Suruh Nabi Muhammad SAW bangun dan suruh minta kepada Allah, niscaya engkau akan berilah syafaat, niscaya syafaatmu akan diterima. Jadi Nabi Muhammad suruh berdoa, minta kepada Allah Ta'ala supaya diterima syafaatnya. Rasulullah SAW menuturkan, aku kemudian diizinkan untuk memberi syafaat bagi umatku. Dari setiap 99 orang, satu di antaranya aku keluarkan dari api neraka. Inilah syafaat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan tazkirah ini, kita semua yang hadir pada hari ini tetapkan iman Islam kita, supaya kita dapat jumpa dengan Allah dengan keadaan selamat insyaAllah. Dan selawat salam kepada Rasulullah SAW, banyakkanlah selawat supaya kita dapat syafaatnya di akhirat kemudian insyaAllah. Sebab Rasulullah SAW terlalu sayang kepada umatnya, sehingga sampai masanya di sini disebut Rasulullah menunggu di atas titian Siratal Mustaqim dan memberi syafaat kepada umat-umatnya, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat-sangatlah beruntung dan minta dengan Allah mudah-mudahan ditetapkan iman Islam kita dan banyaklah berselawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga
Nabi SAW mengatakan 99 daripada orang yang dapat syafaat, satu daripadanya lah dikeluarkan dari api neraka. Masya Allah. Macam mana gembiranya sekiranya dikeluarkan daripada api neraka. Beliau meneruskan, Rasulullah SAW meneruskan perbuatannya. Aku bolak-balik menemui Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap kali bertemu dengan Allah Taala atau bertemu dengan Dia, aku selalu diizinkan untuk memberi syafaat hingga akhirnya aku diberi syafaat melalui firman-Nya. Firman Allah Taala, wahai Muhammad, masukkanlah dari umatmu atau kaum muslimin di antara makhluk Allah yang bersaksikan bahwa menyebut tiada Tuhan yang disembah atau Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sehari, dengan ikhlas, dan ia pun mati di atas kalimat syahadat tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini menguatkan lagi keimanan kita, amalan kita, supaya Allah masukkan kita ke dalam surganya insyaAllah. Rasanya tazkirah kali ini sampai di sini dulu. Dah masuk waktu zuhur, waktu Jum'ah. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita semua dimasukkan ke dalam surganya insyaAllah dan diampunkan dosa-dosanya yang hadir insyaAllah. Allahumma amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita bersama-sama memantapkan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sentiasa meneliti segala tindakan seharian kita agar ia sentiasa selari dan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan hidup di dunia serta kesenangan dan kejayaan di akhirat. Marilah sama-sama kita menumbuhkan perhatian dan menghayati sepenuhnya khutbah pada hari ini yang bertajuk Fatwa bukan bicara biasa. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qarafi di dalam karyanya yang bertajuk Al-Furuq menyatakan bahawa fatwa ialah mengkhabarkan sesuatu hukum Allah sama ada pada yang mesti ataupun pada yang harus. Di zaman yang serba moden ini, terdapat umat Islam dalam kalangan masyarakat gemar berkongsi pengalaman, nasihat dan pandangan sama ada melalui pengucapan awam atau di media sosial. Perkongsian yang baik dan bermanfaat sudah tentu dapat memberi input positif dan kebaikan kepada orang lain yang mendengar dan membacanya. Namun sekiranya perkara yang ingin dikongsikan adalah berkaitan pandangan hukum syarak atau fatwa bagi sesuatu perkara yang masih samar dan belum diputuskan, adalah tidak sepatutnya bagi kita sebagai umat Islam untuk mengeluarkan kenyataan atau fatwa sendiri secara terburu-buru dengan mendahului pihak berautoriti. Lebih parah jika pandangan yang dikeluarkan itu dilihat mempunyai kepentingan peribadi atau memberi kelebihan kepada kumpulan tertentu tanpa meraihkan maslahah kesatuan umat Islam secara keseluruhan. Di negeri Selangor, fatwa dikeluarkan bukan atas dasar pandangan individu seorang mufti semata-mata. Bahkan ia dibuat secara kesepakatan majoriti ahli jawatan kuasa fatwa negeri Selangor yang terdiri daripada para alim ulama dan mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Merujuk kepada enakmen pentadbiran agama Islam negeri Selangor 2003, Seksyen 48(2). Apabila jawatan kuasa bercadang hendak membuat fatwa, mufti hendaklah memanggil sesuatu mesyuarat jawatan kuasa fatwa bagi maksud membincangkan fatwa yang dicadangkan itu. Berdasarkan enakmen ini, maka fatwa adalah keputusan secara kolektif daripada pandangan para alim ulama dan pakar-pakar bidang tertentu, supaya keputusan yang dikeluarkan lebih tepat seterusnya membawa kebaikan kepada umat Islam dan seluruh rakyat. Fatwa adalah membawa kepada kestabilan dan keamanan sesebuah negeri atau negara. Fatwa juga perlu bersifat menyelesaikan masalah dan merungkai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, bukan fatwa sekiranya pandangan yang dibuat oleh golongan yang berkepentingan, ahli politik, pelampau agama, golongan sesat dan orang-orang jahil, kebiasaannya akan menyebabkan perpecahan, keganasan, kekusutan serta mencetus kebimbangan kepada masyarakat. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, Khatib Al-Baghdadi menjelaskan bahawa terdapat beberapa syarat yang melayakkan seseorang Muslim untuk mengeluarkan fatwa. Antaranya baligh, berakal, adil dan dipercayai serta menguasai hukum syarak. Dalam menguraikan maksud menguasai hukum syarak, terdapat 4 syarat lagi yang perlu dipenuhi
yaitu memahami Al-Quran, menguasai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui pandangan ulama terdahulu dan menguasai ilmu qiyas. Memahami Al-Quran bermaksud menguasai kefahaman berkaitan ayat-ayat hukum, sama ada ayat muhkamat, mutasyabihat, umum, khusus, mujmal, mufassar, nasakh dan mansukh. Manakala menguasai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bermakna memahami perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengetahui status setiap riwayat dan sebab wurud sesuatu hadis. Mengetahui pandangan ulama terdahulu bermaksud memahami ijma', iaitu kesepakatan ulama terdahulu, supaya dapat mengikuti jejak mereka dan mengetahui perkara yang diperselisihkan untuk tujuan berijtihad dengan penuh teliti dan tanggungjawab. Adapun menguasai ilmu qiyas adalah mahir dengan hukum asal, illah, dalil, seterusnya mampu menentukan hukum kepada perkara baharu yang timbul. Mengeluarkan fatwa dan pandangan hukum syarak adalah suatu tanggungjawab yang amat berat dan ia bukanlah suatu perkara yang remeh serta tidak bernilai. Tidak hairanlah jika para ulama terdahulu seboleh-bolehnya akan mengelak daripada mengeluarkan fatwa selagi tidak diakui keahlian mereka dalam bidang tersebut. Menerusi kitab Sifatul Mufti wal Mustafti, Imam Malik bin Anas menyatakan, "Ma aftaitu hatta syahidali sab'una anni ahlun lidzalik." Aku tidak mengeluarkan fatwa sehingga 70 orang ahli ilmu mengakui kelayakanku pada urusan tersebut. Bagi ulama terdahulu, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan fatwa. Segala perkara yang ditanya kepada mereka tidak semuanya dijawab. Sebaliknya, mereka hanya akan menjawab jika menjadi keperluan sahaja. Rasa takut mereka kepada tanggungjawab mengeluarkan fatwa mendahului ketinggian ilmu yang mereka miliki. Mereka itulah orang-orang yang berilmu, yang digelar ulama, fuqaha, murabbi ummah, yang perlu menjadi contoh tauladan kepada kita hingga ke hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Namun amat malang dan sedih sekali di zaman kita sekarang, keberanian mengeluarkan pendapat seolah-olah berfatwa, terutama dalam ucapan dan melalui media sosial, melebihi ilmu dan kelayakan yang ada. Lihat sahaja, jika timbul isu baharu yang dibahaskan di media sosial, kita akan dapati 1000 mufti alamaya akan muncul memberikan komen tanpa asas ilmu yang kukuh, seterusnya menyebabkan kekeliruan dan perbalahan. Bukanlah sifat seorang ulama atau mufti itu untuk memberi komen atau pandangan dalam semua hal. Mereka cukup berhati-hati dan akan memikirkan kesannya. Dalam hal ini, Imam An-Nawawi dalam Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti menyatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i ditanya tentang satu permasalahan hukum tetapi tidak dijawab. Lalu Imam Syafi'i menjelaskan, hatta adri annal fadla fis sukuti au fil jawabi, sehingga aku tahu mana satu yang lebih afdal, sama ada diam ataupun menjawab. Inilah akhlak dan peribadi seorang ilmuwan yang merupakan imam mazhab, sangat teliti dan cukup berhati-hati.
Hal ini tidak berlaku sama sekali kepada seseorang yang tiada ilmu, akan sentiasa mengeluarkan fatwa segera terhadap semua isu, mendabik dada dengan pengetahuan yang cetek, walaupun ada perkara yang tidak memberi kebaikan kepada umat Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, fatwa atau pandangan hukum yang salah daripada orang yang jahil bukan sahaja memberikan kesan kepada orang yang mengeluarkan fatwa, bahkan ia akan merosakkan masyarakat. Dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata yang bermaksud, kami keluar dalam satu perjalanan, seorang lelaki dalam kalangan kami telah ditimpa batu lalu cedera di kepalanya. Dia kemudiannya bermimpi sehingga mengeluarkan air mani. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah bagiku kelonggaran untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak dapati untuk engkau kelonggaran sedangkan engkau mampu menggunakan air. Maka dia pun mandi dan akibatnya dia telah mati. Apabila kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda diberitahu hal tersebut, baginda bersabda, qataluhu faqatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul iyyis su'al. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Mengapa tidak mereka bertanya jika mereka tidak tahu? Ubat bagi kejahilan itu adalah dengan bertanya. Riwayat Abu Daud. Demikianlah kesan atau musibah yang akan dihadapi oleh umat Islam jika masing-masing kurang bertanya kepada ahlinya. Sebaliknya berlumba-lumba mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Kesan daripada tindakan dan pertuturan mendahului ilmu dan pemikiran. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Pertama, fatwa bukanlah bicara biasa yang boleh dikeluarkan oleh sesiapa sahaja. Bahkan ia merupakan suatu tanggungjawab yang amat berat untuk diberikan oleh seseorang yang mengeluarkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengeluarkan fatwa berarti mengeluarkan hukum syarak mewakili Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika tidak memiliki keilmuan dan kebijaksanaan yang tinggi, maka janganlah sesekali berkongsi pandangan dan maklumat berkaitan hukum syarak di tengah masyarakat. Ketiga, tingkatkan ilmu agama dalam diri masing-masing dan mereka yang berada di bawah jagaan kita, kerana dengan ilmu akan menyebabkan kita lebih berhati-hati ketika mengeluarkan sebarang kenyataan dan pandangan serta dapat menjauhkan kita daripada terpengaruh dengan pandangan yang salah. Dan yang keempat, jika terdapat sebarang keraguan dalam memahami hukum syarak, sila rujuk kepada pihak berautoriti agama Islam dalam mendapatkan pandangan, fatwa dan hukum yang tepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan engkau mengatakan perkara yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Surah Al-Isra ayat 36. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد.
اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba
والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة Saf. Luruskan barisan, rapatkan saf, lakukan saf-saf yang di hadapan dahulu. Pastikan beri ruang kepada mereka yang berada di luar untuk masuk terus ke dalam. Masih ada pergerakan kelihatan. Segera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة الجميع الذي بدأ السماوات خليفا مسلما الشريك إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له بذلك أمرت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى وبارك على محمد وعلى آل محمد كما
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.